Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Nurul Ain binti Safarullah akan mewakilkan sahabat saya bagi membentangkan kajian kami mengenai kreativiti guru dalam pelaksanaan Internet of Things IoT bagi mata pelajaran pendidikan seni visual sepanjang pengajaran dan pembelajaran di rumah. Antara isi kandungan yang saya akan bentangkan pada hari ini ialah pertama, pengenalan kajian, kedua, penyataan masalah, ketiga, sorotan kajian, keempat, objektif kajian, kelima, metodologi kajian, keenam, dapatan kajian, ketujuh, perbincangan, kelapan, kesimpulan. Pengenalan. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai kreativiti. Kreativiti ialah kemampuan, kebolehan mencipta, daya kreatif dan kekreatifan. Kreativiti juga ialah satu fenomena yang kompleks melibatkan kemahiran kognitif, personaliti dan motivasi mengikut skop bidang yang diceburi oleh seseorang seperti ahli agama, jurutera, doktor, sejarawan, ahli politik, ahli akademik dan sebagainya. Kreativiti juga boleh dilihat melalui keupayaan seseorang menyumbangkan idea dan berupaya untuk mengubah idea tersebut kepada idea yang baharu. Selain itu juga, kreativiti ialah kebolehan untuk mencernakan dan menghasilkan idea baharu dan asli. Ia adalah idea tersebut dihasilkan melalui ilham dan gabungan idea yang ada. Seterusnya, saya akan menerangkan apa pula yang dikatakan dengan Internet of Things IoT. Internet of Things IoT merupakan salah satu bidang dominan revolusi industri 4.0 pada masa kini. IoT dapat menghubungkan pelbagai aktiviti dengan menggunakan internet. Penggunaan internet membantu ke arah kehidupan saling berhubung. IoT adalah salah satu konsep penting pada masa kini yang mampu merevolusikan semua industri dan juga masyarakat. Bahkan dalam pendidikan juga, IoT ini menjadi salah satu teknologi yang penting oleh para pendidik ataupun sesiapa sahaja yang berkaitan dengan pendidikan untuk meningkatkan kreativiti dan inovasi murid-murid dalam pembelajaran. Melalui penggunaan internet, pengajaran dan pembelajaran di rumah akan menjadi lebih makna dan menarik di mana guru dapat mengintegrasikan pembelajaran tradisional dengan pembelajaran baharu iaitu dengan menggunakan Internet of Things IoT. Dengan cara ini dapat membantu murid-murid lebih kreatif dengan meneroka merentas kurikulum yang berkaitan dengan pendidikan seni visual. Seterusnya, saya akan menerangkan apa pula yang dikatakan dengan pendidikan seni visual. Pendidikan seni visual merupakan salah satu subjek elektif yang wajib dipelajari oleh murid-murid di sekolah rendah. Pendidikan seni visual bertujuan memberi peluang kepada murid-murid memupuk minat, memperkembangkan kepribadian, memberi kesedaran dan kepekaan terhadap nilai-nilai kesenian dan alam sekitar serta kaitannya dengan mata pelajaran lain. Standard kandungan pendidikan seni visual sekolah rendah terbahagi kepada 4, iaitu standard kandungan pertama, persepsi estetik, di mana ia merangkumi pengenalan unsur seni dan prinsip rekaan. Manakala standard kandungan kedua, iaitu apresiasi seni, ia merangkumi penerokaan, media, teknik, alat dan bahan. Manakala standard kandungan ketiga, iaitu ekspresi kreatif, ia merangkumi penghasilan karya. Dan standard kandungan keempat, iaitu apresiasi seni, ia merangkumi apresiasi karya. Seterusnya, saya akan menerangkan apa pula yang dikatakan dengan PDPR. PDPR merupakan pembelajaran norma baharu sewaktu pandemik COVID-19. PDPR mencarti alternatif pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan di rumah, pusat komuniti atau di mana-mana lokasi bersesuaian yang dilaksanakan dalam atau luar talian atau off-site dengan berstruktur dan terancang. Terdapat dua objektif PDPR iaitu menjadi panduan kepada murid mengikuti PDPR secara optimum
dan panduan kepada guru untuk melaksanakan PDPR secara berstruktur dan terancang. Seterusnya, bagi penyataan masalah. Di sini saya dapat simpulkan kepada 3 kategori, iaitu kategori guru di mana guru kurang ada pengetahuan, kemahiran bagi penerapan IoT dalam mata pelajaran PSW semasa pengajaran dan pembelajaran di rumah. Guru lebih tertumpu kepada menghabiskan sukatan pelajaran disebabkan guru tidak dapat mempelbagaikan aktiviti untuk menguji kefahaman sesuatu topik pembelajaran. Dengan peruntukan masa yang terhad untuk melaksanakan aktiviti secara live ataupun real bagi sesuatu penerokaan alat bahan kerana pengalaman guru yang berbeza-beza. Oleh itu, kesan guru bukan option mengajar subjek PSW yang sambil level menimbulkan kesukaran kerana penggunaan dan penyampaian pedagogi, kaedah strategik, teknik pengajaran yang kurang tepat dan sesuai. Manakala bagi kategori murid kurang berminat kerana aktiviti PSW yang tidak mencabar dan tidak dapat bekerjasama di dalam kumpulan. Selain itu juga, dengan berkongsi komputer dan peranti bersama adik-beradik yang lain menyebabkan mereka tidak dapat memberi komitmen yang baik di dalam mata pelajaran PSW. Manakala kategori persekitaran pula lebih kepada fasiliti, iaitu tiada fasiliti kemudahan alat bahan PSW yang mencukupi menyebabkan murid sukar melaksanakan tugasan seni yang diberi. Selain itu juga, kemudahan dan campaian internet yang kurang memuaskan menyebabkan murid kurang berminat dan aktif. Seterusnya, terdapat 2 objektif kajian iaitu pertama, mengenal pasti kemahiran guru dalam pemilihan aktiviti IoT bagi mata pelajaran pendidikan seni visual semasa PDPR. Yang kedua, meninjau proses pelaksanaan guru bagi aktiviti IoT dalam mata pelajaran pendidikan seni visual semasa PDPR. Seterusnya, metodologi kajian. Reka bentuk kajian kami ialah kepada pendekatan kualitatif. Manakala instrumen yang kami gunakan ialah temu bual secara berstruktur, pemerhatian dan analisis dokumen. Manakala responden kajian terdiri daripada 6 orang guru PSW, iaitu 4 guru option PSW dan 2 orang guru bukan option PSW di 4 sekolah rintis PAK 21. Analisis kajian lebih kepada analisis secara deskriptif. Seterusnya, dapatan kajian. Bagi menjawab objektif kajian pertama iaitu mengenal pasti kemahiran guru dalam pemilihan aktiviti IoT bagi mata pelajaran pendidikan seni visual semasa PDPR. Dapatan kajian menunjukkan kesemua informal dapat memilih aktiviti IoT yang bersesuaian mengikut tahap kemampuan mereka semasa melaksanakan PSW PDPR. Hal ini dinyatakan oleh informal pertama dan disokong oleh semua informal iaitu selalunya saya pilih YouTube dan image visual dari Pinterest di bahagian perspektif estetik dan Art Attack atau 5-minute craft di bahagian aplikasi seni. Saya juga menayangkan video penerokaan yang telah saya rakam terlebih dahulu serta dimuat naikkan di dalam Google Meet. Manakala bagi pendapat informal ketiga dan disokong oleh informal keempat iaitu selain saya beri link YouTube untuk aktiviti nyanyian, saya juga memilih aktiviti kuis daripada Kahoot, Quizizz, Wordmall di bahagian aplikasi seni, di mana saya akan menguji kefahaman mereka di akhir pembelajaran. Seterusnya, bagi menjawab persoalan kajian kedua iaitu meninjau proses pelaksanaan guru bagi aktiviti IoT dalam mata pelajaran PSW semasa PDPR.
Dapatan kajian menunjukkan kesemua informal dapat melaksanakan aktiviti IoT semasa proses PDPR PSW dijalankan. Namun, bukan semua bahagian standard kandungan yang mereka dapat laksanakan. Hal ini dinyatakan oleh informal pertama dan disokong oleh informal kelima, iaitu selalunya saya menggunakan internet dengan melayari YouTube di bahagian persepsi estetik atau di bahagian aplikasi seni, iaitu murid mempelajari elemen dan prinsipal sesuatu topik dan meneroka teknik alat dan bahan. Manakala bagi pendapat informal kedua dan disokong oleh informal keenam, iaitu saya menggunakan internet, iaitu melalui Pinterest, Art Attack dan 5-Minute Craft di bahagian persepsi estetik, di mana murid akan mempelajari proses peniruan dan eksplor contoh-contoh karya yang telah sedia ada untuk dijadikan panduan dan menambahkan idea kreativiti mereka. Saya juga menayangkan video penerokaan yang telah saya rakam terlebih dahulu serta dimuat naikkan ke dalam Google Classroom ataupun Google Meet. Manakala bagi pendapat informal ketiga dan disokong oleh informal keempat, iaitu di akhir pembelajaran, saya memilih aktiviti kuis daripada Kahoot, Quizy, Wordwall dan ED Puzzle semasa akhir pembelajaran untuk menguji kefahaman mereka bagi sesuatu topik. Dan di bahagian akhir, iaitu kesimpulan, di sini dapat disimpulkan bahawa guru yang kreatif dan berinovatif dapat melahirkan suasana yang menarik semasa proses PDPR dijalankan. Pemilihan aktiviti yang sesuai dikaitkan dengan penggunaan internet menarik minat murid-murid untuk menghasilkan sesuatu produk yang terbaik dan bermutu. Dengan mengaplikasikan internet, sedikit sebanyak dapat membuka minda murid-murid supaya lebih kreatif dan dapat mengoptimumkan pembelajaran dan kemejadian murid-murid dari segi kognitif, psikomotor dan efektif. Selain itu juga, bagi mendepani kekangan PDPR, warga pendidik perlu menguasai kemahiran pedagogi secara digital dan lebih mendalami teknologi baru untuk berkomunikasi dengan murid secara lebih efektif. Pendidik perlu melengkapkan diri dengan pelbagai ilmu pengetahuan mengenai penguasaan dalam teknologi digital yang baharu dan menguasai ilmu berkaitan dengan e-pembelajaran supaya lebih senang untuk menyampaikan ilmu kepada murid. Mengaplikasikan teknologi digital yang berkesan dalam menyampaikan PDPR memudahkan pembelajaran dijelmakan dengan lebih berkesan, walaupun terdapat beberapa kekangan atau cabaran yang harus ditempuhi oleh para guru, ibu bapa, PPD, JPN dan KPM. Berakhirlah sudah pembentangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.